Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Al-Kidin, pelajar Universiti Teknologi Mara di Puncak Alam, degree in Fisioterapi. Okay, hari ini saya akan membentangkan mengenai tentang tajuk fasisme. Okay, di sebelah ini mempunyai sebuah gambar raja. Ini bukan patung semata. Ini adalah lambang bagi parti fasisme di Itali. Mereka menggunakan burung helang dan mempunyai sebondol kayu dan kapak. Okey. Okey. Fasisme. Okey, fasisme ni ataupun perkataan fasisme ni berasal daripada Itali yang bermaksud sebondol batang kayu yang diikatkan bersama kapak. Okey. Kalau lihat balik gambar rajah di sebelah ini, okay, kita dah asingkan daripada burung tu dengan gambar ini. Okay. Ini adalah sebondol kayu telah diikat dengan tali dan mempunyai kapak. Okay, ini kapak. Okay, ini menunjukkan bahawasanya mereka amat mementingkan perpaduan di antara rakyat mereka. Okay. Di sini juga dia melambangkan bahawasanya setiap arahan daripada kerajaan ataupun daripada parti itu sendiri adalah wajib diikut. Mereka tidak benar untuk mengingkari mereka ataupun jika tidak mereka akan dibunuh ataupun diperang. Okey, seterusnya konsep fasisme di Itali. Okey. Mereka mengamalkan aktiviti politik yang melampau pada tahun 19 hingga 1915. Okay. Mereka juga tidak mempunyai rujukan politik yang jelas di mana Benito Mussolini hanya menggunakan ideologi fasisme ini mengikut cita rasa ataupun cita-cita yang melibatkan kepribadian beliau. Okay. Ideologi fasisme ini adalah juga satu ideologi yang ganas, zalim dan bersifat diktator. Ini kerana mereka tidak akan mengambil apa-apa ataupun mendengar apa yang rakyat kata. Hanya pemimpin sahaja yang benar. Okay. Mereka juga melihat peperangan sebagai penyelesaian setiap masalah yang ada di negara tersebutlah. Okay. Sejarah dan pengasas fasisme di Itali. Okay, pada awal abad ke-20, fasisme ini telah dikenalkan oleh Benito Mussolini sendiri. Beliau telah membawa dasar ideologi ini dan berjaya menubuhkan gerakan politik berasaskan ideologi fasisme. Dan beliau juga mendapat sokongan daripada ramai pihak ataupun ramai komuniti. Banyak komuniti yang menyokong beliau. Okay. Oleh itu, beliau berjaya ataupun hanya mengambil masa dalam 3 tahun untuk menjadikan gerakan politik yang berasaskan ideologi fasisme ini sebagai ketua ataupun sebagai kepusat kuasa lah. Okay. Sifat ideologi fasisme. Okay. Sifat ideologi fasisme ini dia terbahagi kepada 3 lah, iaitu kelahiran, revolusi dan ultranasionalisme. Okey, kelahiran ini mereka fokus kepada visi kelahiran semula. Okey, mereka juga membersihkan. Membersihkan ni macam membersihkan masalah-masalah negara, masalah-masalah yang telah dihadapi oleh negara. Lepas itu mereka menyucikan dan menembus. Okey, menembus ni macam mereka menganggap mereka ingin mengembalikan keadaan ekonomi negara ataupun ingin memulihkan keadaan ekonomi negara yang sedang dalam masalah. Okey. Selepas itu revolusi. Okay.
Di Itali juga pernah berlakunya perang revolusioner akibat daripada pemahaman ataupun ideologi fasisme ini. Kerana pada mereka dengan perang dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, membetulkan keadaan ekonomi negara. Ini juga mereka menganggap revolusi ini dengan peperangan revolusioner ini dapat membetulkan keadaan ekonomi negara. Okay. Mereka juga memerangi pihak yang tidak mempunyai pemahaman yang sama ataupun bukan setakat pihak yang tidak mempunyai pemahaman yang sama, mereka juga akan menindas juga bangsa-bangsa lain dan menzalimi mereka. Okay. Seterusnya adalah ultranasionalisme. Semangat nasionalisme yang berlebihan, iaitu mencintai negara yang dengan kadar yang berlebihan. Mereka tidak menganggap benda lain untuk disayangi. Mereka hanya mencintai negara mereka. Itu adalah ultranasionalisme. Seterusnya mencintai bangsa tertentu dengan berlebihan. Maksudnya di sini ditunjukkan telah menunjukkan sifat perkauman. Kerana mereka hanya mencintai bangsa yang tertentu, bukan seluruh bangsa yang berada di negara tersebut. Okey. Disebabkan ultranasionalisme ini telah memupukkan kepribadian yang kuat dalam sesebuah komuniti tersebut. Okey. Seterusnya adalah jenis-jenis fasisme. Okay, jenis-jenis fasisme ini adalah salah satunya adalah astrofascism. Okay, astrofascism ini dia memerintah yang menindas yang ada di Austria. Disebut juga sebagai semi-fasisme atau imitasi fasisme dan kleriko-fasisme. Okay, autarki. Autarki menggunakan dasar yang sama seperti di Itali. Mereka kejam, menzalimi pihak yang ataupun bangsa yang berlainan, menganggap peperangan itu sebagai suatu penyelesaian setiap masalah. Okay. Autarki ini juga fokus kepada pengembangan ekonomi negara dan juga perang. Perang ni memang mana-mana fasisme kita jumpa ini akan melibatkan perang. Mereka akan memfokuskan perang sebagai penyelesaian masalah. Okay. Combat 18 ataupun C18 adalah sebuah organisasi paramiliter ataupun organisasi tentera yang berasal daripada British National Party pada tahun 1992. Okey, organisasi ini terkenal dengan kekejamannya sebab mereka sangat zalim terhadap etnik minoriti. Lepas tu saingan politik dan juga saingan terhadap organisasi fasis yang berlainan. Okey. Cyberfascism ini adalah fasisme yang kita kenali pada zaman kini. Okey, kerana fasism sekarang dah tak ada, kita dah tidak menjumpai ideologi fasisme ini di mana-mana negara kerana fasisme ini dianggap sebagai ideologi yang ganas. Jadi dunia sekarang tidak menggunakan ideologi tersebut. Tetapi ideologi fasisme ini masih wujud lagi di dalam bentuk yang berlainan seperti cyberfascism. Okay. Cyberfascism ini dia adalah laman sesawang ekstremis yang semakin berleluasa. Okay. Mereka dapat menggunakan kemudahan internet untuk menyampaikan ideologi mereka melalui risalah yang boleh dimuat turun melalui internet dan juga program radio di internet. Okay. Sasaran pihak ekstremis ini selalunya kepada orang-orang muda yang sentiasa menggunakan ataupun yang sentiasa melayari laman sesawang. Mungkin kita tidak akan perasan yang bahawasanya mereka adalah pihak yang memegang ideologi fasism ataupun fasisme kerana mereka akan meletakkan sedikit-sedikit isi-isi yang ada ataupun nilai-nilai
fasisme di dalam artikel yang mereka telah tetapkan. Okay. Ekstremis ini adalah untuk merekrut orang muda melalui resistance record yang dimiliki oleh National Alliance. Hati-hati ya dengan National Alliance. Mereka juga menggunakan internet bagi mendedahkan rahsia politik kepada dunia luar. Okey, bagi ini cyber fascism ini kini kita boleh anggap juga berbahaya kerana mereka berani untuk mendedahkan rahsia politik kepada dunia luar. Dengan itu secara tak langsung sesiapa yang terlibat dengan cyber fascism ini juga boleh dianggap sebagai pengganas ataupun teroris. Okay, seterusnya. Okay, ideologi fasisme yang bertemu Islam. Okay. Muslim Brotherhood ataupun Al-Ikhwan Al-Muslimun telah menubuhkan pelbagai banyak organisasi pengganas yang berasaskan fasisme. Okay. Organisasi tersebut ditubuhkan sebagai tindak balas terhadap penggulingan pemerintahan khalifah oleh orang Turki pada tahun 1924. Perkataan fasis Islam adalah istilah yang lebih baik untuk digunakan dan menentukan agenda Islam radikal kontemporari. Okey, di sini kita dapat lihat beza ya Islam dengan fasis Islam. Susah. Fasis Islam ni dia mempunyai pandangan yang radikal. Sama, mereka hanya fokus kepada perang. Perang adalah penyelesaian setiap masalah. Jadi di sini kita boleh lihat Islam bukan seperti itulah. Seperti yang kita faham, Islam adalah satu agama yang mencintai kedamaian dan mencintai segala keindahan yang ada. Bukan seperti agenda Islam radikal kontemporari ini. Okay, kerana fasis Islam ini, kerana mereka hanya fokus kepada peperangan dan kemusnahan bagi mencapai mereka punya target ataupun mereka punya target lah. Okay. So pemimpin fasis menyukai konspirasi dan pembohongan. Okey, di sini bukan sahaja kita boleh lihat dekat fasisme yang telah dibuat oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun ni saja. Sedangkan dekat Itali sendiri pun mempunyai konspirasi tersendiri ataupun sindiket. Pada mulanya di Itali juga dia telah fasisme telah dimulakan menggunakan sindiket sindiketism untuk menjayakan ideologi fasisme ini sendiri. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.